Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak mereka itu tadabbur, mengambil kefahaman dan juga mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu adalah direka-reka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibantu oleh orang-orang yang ahlul kitab. Bahkan ada yang mengatakan asatirul awalin, bahawa ayat-ayat Al-Quran itu hanya merupakan dongeng orang dahulu kala. Jadi kalaulah Al-Quran itu datang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka akan dapati pada Al-Quran itu ikhtilafan katsira, kontradiksi yang banyak sekali. Kerana yang datang dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kekurangan. Apabila kurang, maka akan berlaku percanggahan antara yang dahulu dan kemudian, antara yang atas dan bawah, antara yang disebut dan juga yang tersirat. Tetapi apabila kita tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, kita fahami isi kandungannya, maka bertambah keyakinan kita bahawa Al-Quran adalah kalamullah, iaitu kalam Allah Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Fussilat dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong, Hamim, yang mana walaupun ada para alim ulama yang meletakkan kemungkinan makna-maknanya, tetapi secara umumnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki dengan huruf-huruf ini. Yang mana Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, merupakan kitab yang fussilat ayatuhu, ditafsilkan, diperjelaskan ayat-ayatnya, sama ada oleh ayat Al-Quran memperjelaskan ayat Al-Quran yang lain, ataupun ayat-ayat suci Al-Quran diperjelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam memahami Al-Quran, kita perlu berpandu kepada tafsiran para alim ulama, kerana mereka itu menyuluh sesuatu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain
dan menimbang makna ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah Arabiyah, di dalam bahasa Arab, maka perlu difahami dengan uslub bahasa Arab. Bagaimana boleh difahami Al-Quran dengan uslub bahasa Arab kalau orang yang cuba memahami Al-Quran itu tidak mahir dengan kaedah nahwu, saraf, bayan, balaghah dan sebagainya yang ada di dalam bahasa Arab. Bahkan berlaku keadaan di mana sebahagian dari umat Islam mereka menolak untuk memahami Al-Quran dengan makna yang majazi, dengan makna yang metaphorical. Kerana bahasa ini ada kalanya membawa makna yang hakiki, the actual meaning, makna yang sebenar, tapi tidak jarang juga konteks sesuatu ayat itu memerlukan kita memahami dengan makna yang majazi, iaitu makna yang metaphorical, bukan makna yang sebenar. Maka oleh kerana Al-Quran itu dalam bahasa Arab, dan oleh kerana bahasa Arab itu ada hakikah dan majaz, ada makna yang hakiki dan juga makna yang metaphorical, maka memahami Al-Quran perlu menerima kemungkinan ayat-ayat Al-Quran itu difahami secara majazi. Sekiranya tidak, akan berlakulah keadaan di mana mereka memahami ayat Quran itu dengan kefahaman yang salah, yang literalis secara melulu, yang zahiriyah bukan pada tempatnya. Basyiran wa naziran fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Jadi Al-Quran ini membawa perkhabaran gembira, basyir. Dalam masa yang sama juga membawa amaran, kebimbangan, nazir. Akan tetapi walaupun Al-Quran ini mengandungi hidayah, mengandungi perkhabaran gembira dan juga amaran tentang azab yang pedih, tetapi kebanyakan manusia itu seakan-akan mereka itu tidak mendengar, mereka tidak patuh kepada isi kandungan Al-Quran. Bahkan mereka memberi alasan, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka tergamak mengatakan, pada hati kami ini dah tutup dah, kami tak faham apa yang nak beritahu ni. Ayat-ayat Quran semua ni cerita-cerita kolot, cerita-cerita zaman dahulu kala, kami tak faham. Hati kami ni dah berlapis-lapis dah, tak boleh faham. Wa fi adhanina waqrun, dan di telinga kami pun tersumbat. Ada orang memang macam itu, disyarahkan kepada dia macam mana pun isi kandungan Al-Quran, seolah-olah telinganya tidak mendengar, tersumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, dan mereka declare lagi bahawa antara kami dan kamu ada hijab, ada pendinding. Jadi tetap mereka itu nak beramal dengan kesesatan dan juga kesyirikan. Fa'mal innana amilun. Beramallah, sesungguhnya kami juga beramal dengan amalan kami. Al-Quran tu kami tidak mahu terima, kata mereka. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu kepada orang-orang kafir, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah kepada orang kafir, hanya saja saya ini adalah basyar, manusia. Mislukum, maknanya manusia itu seperti kamu. Kerana ada kalanya ada kecenderungan di kalangan hati orang kafir membayangkan, kalaulah kebenaran itu datang di atas lisan seorang Rasul, tentulah Rasul itu orang yang pelik, orang yang bukan seperti manusia, orang yang tidak makan dan tidak minum, orang yang tidak tidur, orang yang tidak letih, orang yang tidak berkahwin dan tidak berzuriat. Jadi ini adalah tanggapan yang salah, kerana Allah SWT meletakkan risalahnya itu kepada bashar. Risalah yang ditujukan kepada manusia juga dibawa oleh manusia. Maka Nabi SAW basyarun mislukum, manusia daripada sudut kemanusiaan itu seperti kamu. Jadi kalau begitu, adakah orang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak istimewa? Kerana basyarun mislukum, manusia seperti kamu juga. Jawapannya tidak. Tetap Nabi SAW adalah insan yang istimewa.
Bahkan apabila disebut basyarun mislukum yuha ilai, diberi wahyu kepada aku. Adakah semua manusia diberi wahyu? Bahkan yang mendapat wahyu adalah minoriti, golongan yang kecil daripada kalangan manusia. Maka mislukum ini daripada sudut basyariyah, makannya, minumnya, penatnya, letihnya, tidurnya dan sebagainya, ya, berkahwin dan berzuriat, itu seperti manusia. Tetapi daripada sudut darajah, daripada sudut keimanan, daripada sudut kesabaran, daripada sudut akhlak yang mulia, itu tidak sama. Sebab itu ada syair yang mudah kita memahami bagaimana Nabi SAW adalah manusia seperti kita, tetapi dari segi darajah tidak seperti kita. Disyairkan, Muhammadun basyarun la kal basyari, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad SAW adalah basyar, manusia, tetapi bukan sebagai manusia yang lain. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bahkan baginda SAW seperti batu yakut di kalangan batu-batu. Ya, batu sama-sama batu, tetapi batu yakut kan nilainya tinggi. Orang sanggup bayar harga yang tinggi untuk mendapatkan batu yakut berbanding dengan batu kerikil misalnya. Itu kan lain. Walaupun sama-sama batu, walaupun sama-sama manusia, tetapi tetap Nabi SAW mempunyai darajah dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, annama ilahukum ilahu wahid. Yang dibawa oleh Nabi SAW adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada af'an. Mengesakan Allah pada zat, berarti kita yakin tidak ada selain daripada Allah Ta'ala zat yang sama seperti Allah. Dan kita yakin bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu bukannya tersusun dari juzuk-juzuk yang pelbagai, bercantum dan bercantum akhirnya menjadi zat Allah Ta'ala. Tidak demikian. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat, iaitu tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi bersifat sama seperti Allah dinafikan. Tak ada. Tetapi tidakkah ada, Ustaz, manusia bersifat sama mendengar? Allah Ta'ala juga bersifat sama. Manusia bersifat basar, ada penglihatan, Allah juga bersifat basar. Manusia bersifat kalam, boleh berkata-kata, Allah juga bersifat kalam. Kenapa pula dikatakan tidak ada selain daripada Allah bersifat seperti Allah? Macam mana kalau orang tanya demikian? Jawapannya, yang sama hanyalah lafaz sahaja. Makna daripada lafaz tidak sama. Hakikat daripada lafaz itu berbeza. Memang disebut sama pendengaran, tetapi sama manusia pertama adalah satu sifat yang baru, yang dahulunya tidak wujud. Bahkan manusia itu sendiri baru, satu masa dahulu tidak wujud. Sedangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifatun qadimatun qaimatun bizzat, adalah sifat yang qadim, yang tidak ada permulaan, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian samaknya manusia perlu kepada alat, perlu pada sesuatu organ yang namanya telinga. Kalau seorang itu lahir tidak ada telinga, berarti dia tidak ada sifat samak. Sedangkan samak Allah Ta'ala tidak perlu kepada alat. Samaknya manusia walaupun sudah ada alat telinga, tetapi terbatas. Kita hanya boleh mendengar bunyi yang hampir dengan kita, bunyi yang pada frekuensi yang tertentu. Sedangkan Allah Ta'ala, sama Allah Ta'ala itu mendengar sekalian yang wujud. Dan samak manusia itu oleh kerana baharu, dia berubah-ubah, bahkan dia boleh hilang. Sedangkan samak Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya qadim, maka ia juga bersifat baqa', kekal selama-lamanya, tidak berubah-ubah. Kemudian mengesakan Allah pada sifat juga menuntut bahawa kita yakin tidak ada dua sifat yang sama bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang namanya dua kudrah, tidak ada yang namanya dua iradah, tidak ada yang namanya dua ilmu. Berbeza dengan makhluk. Misalnya kudrah, kuasa. Kita ada kuasa yang pelbagai. Kuasa kita semasa baby tak sama dengan kuasa kita ketika kanak-kanak yang sudah boleh merangkak,
kemudian boleh berjalan, kemudian boleh berlari, kemudian boleh melompat. Tidak sama dengan kudrah ketika remaja, tidak sama dengan kudrah ketika dewasa, tidak sama dengan kudrah ketika telah berusia. Ada kalanya orang yang telah terlampau berusia, kudrahnya kembali seperti kanak-kanak, sudah tidak boleh berjalan, terpaksa disorong di atas kerusi roda, dah terpaksa pakai pampers semula dan seterusnya. Itu kudrah manusia itu pelbagai. Kudrah Allah Ta'ala satu sahaja. Itu maksudnya mengesakan Allah pada sifat. Kemudian demikian iradah, kehendak. Kehendak kita kadang pagi tadi lain, ya, tengah hari sudah tukar. Tak jadi ke? Tukar plan. Ya. Apatah lagi tahun lepas mungkin lain, tahun ini lain lagi. Tahun ini lain apa yang kita nak, tahun depan berubah fikiran lagi. Sedangkan iradah Allah Ta'ala itu satu semenjak dari azali. Demikian ilmu. Ilmu kita itu asalnya zero, kosong. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada dalam perut mak kamu itu, hal keadaan kamu tidak tahu satu apa pun. Tak tahu apa-apa. Kita tengok bayi yang baru lahir, dia hanya menangis saja. Tetapi allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Maka berubah ilmu itu daripada zero menjadi ada pertambahan. Bila ada pertambahan, berlaku pula pengurangan dengan sebab lupa dan sebagainya. Jadi tidak demikian ilmu Allah Subhanahu Taala. Semenjak dari azali Allah Taala mengetahui segala-galanya. Sebab itu bahaya akidah golongan yang disebut sebagai Qadariyah yang menafikan takdir Allah. Dia kata Allah tidak takdirkan perbuatan manusia yang ikhtiari. Manusia berjalan, bercakap, melompat, solat dan sebagainya itu bukan takdir Allah. Berarti dia juga menafikan ilmu Allah. Kerana Allah tidak mentakdirkan, maka Allah tidak tahu apa yang manusia akan lakukan, sehinggalah manusia melakukan. Ini adalah akidah yang sesat, lagi boleh membawa kepada kufur. Wal-iyazubillah. Maka kita yakin bahawa sifat Allah Ta'ala itu esa, satu. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu juga pada af'al, pada perbuatan. Walaupun kita lihat secara zahirnya makhluk melakukan itu dan ini, pada hakikatnya itu adalah kudrah, kuasa, iradah, kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan wujud sesuatu yang wujud, tidak akan hidup sesuatu yang hidup, tidak akan bergerak sesuatu yang bergerak, dan tidak akan diam sesuatu yang diam, kecuali itu sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, buat apa lagi kita usaha dan ikhtiar? Kalau sudah semuanya ketentuan Allah Ta'ala. Ini beza akidah kita ahli sunnati wal jamaah dengan akidah golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah dia menafikan usaha dan ikhtiar. Dia langsung tidak mahu melakukan usaha ikhtiar. Alasan segala-galanya adalah takdir Allah. Kita ahli sunnati wal jamaah kita yakin ya benar segala-galanya adalah takdir Allah. Tetapi Allah meletakkan kita pada posisi yang kita itu perlu usaha dan ikhtiar. Kita belajar hukum apa yang wajib kita ikhtiar untuk lakukan. Apa yang haram kita ikhtiar untuk jauhkan. Lebih-lebih lagi, berada kita di dalam 10 Ramadan yang terakhir ini, maka kita sama-sama menanamkan azam di dalam diri kita untuk mempertingkatkan ketaatan kita, melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi sekalian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaqimu ilaih. Kita disuruh istiqamah. Kita disuruh itu tetap teguh di atas jalan yang lurus. Kerana dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Yang dikatakan istiqamah tetap konsisten di atas kebenaran itu lebih baik daripada 10 perkara karamah yang mencari adat. Bukan 10, 1000. Dan dikatakan al-karamatu al-istiqamatu ainul karamah. Kadang-kadang orang mencari karamah-karamah yang pelik. Nak tengok orang ini boleh berjalan atas air, nak tengok orang ini boleh terbang di udara. Sedangkan yang karamah yang sebenar adalah orang yang istiqamah,
melakukan ketaatan zahir dan batin dan menjauhi kemaksiatan zahir dan batin. Itu karamah yang sebenar. Lalu Allah memerintahkan kita supaya memohon ampun. Wastaghfiruh, hendaklah kamu memohon ampun kepadanya. Dan inilah tempoh yang paling sesuai 10 hari terakhir ini untuk kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini bulan yang dicurahkan kemurahan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibebaskan sekalian ramai umat Islam daripada api neraka. Maka inilah seal, kita kata tempoh seal orang nak membeli barang dengan harga yang murah sampai penuh kedai, sampai ada yang berebut-rebut, sampai ada yang seolah-olah bergaduh semata-mata nak beli barang yang murah. Maka sama-samalah kita rebut kemurahan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari yang terakhir ini. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan ada kalanya kesyirikan ini berlaku pada tidak taat kepada Allah Ta'ala. Bukan syirik seperti sampai jadi kafir, tapi syirik dengan berarti membesarkan selain daripada Allah Ta'ala. Alladzina la yu'tuna zakah, orang yang tidak mahu membayar zakat kerana lebih membesarkan harta daripada perintah Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan ada di kalangan mereka dalam keadaan mereka itu tidak mahu zakat, mereka juga sebenarnya tidak beriman. Mereka itu kufur dengan kebangkitan pada hari akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Dan kita tahu bahawa di dalam bulan Ramadan ada keistimewaan yang mana pahala ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan digandakan sehingga menyamai pahala yang fardu. Kerana pahala yang fardu itu melebihi daripada perkara yang sunat. Dan apa yang fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan menyamai 70 fardu yang dilakukan di luar daripada bulan Ramadan. Kita boleh kali, kalau kita katakan membaca Al-Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Bukannya alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan dikalikan dengan 70. Maka ini kita mengambil kesempatan dengan baki yang masih tersisa ini untuk kita maksimalkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada. Katakanlah, adakah kamu itu tergamak kufur kepada Allah yang menciptakan bumi ini pada tempoh 2 hari ataupun 2 detik. Jadi dalam setengah kitab tafsir disebutkan bahawa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Bukan kerana Allah Ta'ala tidak berkuasa menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 1 lahzah, 1 detik. Bahkan Allah Ta'ala maha berkuasa melakukan yang demikian. Tetapi li ta'limil khalqi at-tathabbut, akan tetapi untuk mengajar makhluk ini, mengajar kepada manusia melakukan sesuatu itu secara berperingkat. Kerana manusia ini ada kegopohan. Kita ini gopoh dan gelojoh untuk mencapai sesuatu, sehingga kan ada kalanya tindakan kita itu drastik. Bila kita drastik dan tidak gradual, tidak secara berperingkat, akhirnya akan runtuh. Kenapa kalau kita sign kontrak untuk beli rumah dalam pembinaan, biasanya dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Kenapa kita tak sign kontrak hari ini, kita sign kontrak beli rumah, besok sudah siap? Kerana ambil masa. Untuk bina satu tingkat, perlu kepada simennya kering, perlu kepada piling dan sebagainya. Maka kita mengambil pengajaran daripada tempoh Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, padahal Allah Maha Berkuasa menciptakan langit dan bumi dalam 1 detik, ialah untuk mengajar manusia itu melakukan sesuatu itu secara perlahan, supaya sesuatu itu menjadi kukuh dan berpanjangan.
Tetapi orang-orang kafir tetap menjadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu-sekutu. Dan orang-orang Islam sebahagiannya itu yang ada riak, yang ada ujub, daripada satu sudut juga seolah-olah mereka itu mensekutukan Allah Ta'ala walaupun mereka masih lagi di dalam daerah orang-orang Islam. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Allah Ta'ala juga menjadikan pada bumi ini gunung ganang yang seolah-olah menjadi pasar, menjadi paku supaya bumi ini kukuh, tidak bergoyang, dan melimpahkan keberkatan padanya. Dan Allah lah yang menentukan keperluan bagi manusia yang memenuhi hajat dan juga keperluan mereka, dan semuanya itu berlaku dalam tempoh 4 hari. Thumma stawa ila sama. Kemudian Allah Ta'ala istiwa kepada langit. Jadi ini satu perbincangan yang menimbulkan kekeliruan dan juga perbalahan tentang kalimah istiwa ini. Sebahagian memahaminya dengan kefahaman yang zahir, yang literal, lalu dia mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat di atas arasy. Jadi yang dimaksudkan summa stawa ila as-sama', bukan alal arsy. Ada ayat yang lain istawa alal arsy. Ya, ini summa stawa ila as-sama'. Berarti urusan kehendak Allah Ta'ala itu terarah kepada urusan langit. Wahia dukhon, padahal pada masa itu ia berupa seperti asap. Faqala laha walil ardi ya tau'an aw karhan qalata ataina ta'iin. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada langit, demikian Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, bahawa hendaklah kamu itu datang kepada aku. Maknanya hendaklah kamu itu patuh kepada perintah aku, ikut peraturan aku. Tau'an, secara voluntary, secara sukarela, au karhan, secara compulsory, secara dipaksa. Kena patuh. By hook or by crook kena patuh. Secara sukarela atau terpaksa kena patuh. Lalu berkata langit dan bumi, ataina ta'iin. Kami datang dalam keadaan taat dan patuh. Sedangkan manusia kebanyakannya tidak demikian. Apabila disuruh patuh kepada Allah Ta'ala, manusia memilih untuk berdegil. Sehinggalah datang perintah Allah yang tidak dapat dielakkan lagi, datangnya ajal dan kematian. Ketika itu dia kembali dalam keadaan terpaksa. Maka orang yang beriman memilih untuk kembali dalam keadaan sukarela, iaitu kita kembali kepada Allah Ta'ala sebelum daripada kematian, iaitu kembali kepada ketaatan, kembali dengan jalan taubat, memohon ampun atas dosa dan kesalahan. Ayat yang ke-14. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. Ketika datang kepada orang-orang kafir ini para rasul yang menceritakan tentang keadaan hidup di dunia dan juga di akhirat, dan memerintahkan alla ta'budu illallah, janganlah kamu itu menyembah kecuali kepada Allah. Lalu mereka bagi alasan tidak mahu beriman. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah. Kalaulah benar Allah itu ingin mengutuskan rasul, tentulah Allah akan mengutuskan malaikat. Ini kamu ni manusia macam kami. Kamu makan minum seperti kami. Kamu tidur baring seperti kami. Kami tak mahu. Kami nak malaikat yang datang. Lalu fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Dengan alasan kerana Allah tidak utuskan malaikat, maka kata mereka, kami kufur dengan apa yang kamu itu diutuskan.
diceritakan sebagai pengajaran kisah kaum Ad. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardh. Adapun kaum Ad, mereka itu istikbar, berbesarkan diri, sombong, angkuh di muka bumi, bighairil haq, tanpa ada hak, tanpa ada alasan yang benar. Kerana makhluk memang tidak berhak untuk takabur. Kerana kita diciptakan, kerana kita dikuasai, kerana kita ini lemah dan kita ini ada penakhiran. Tapi mereka sombong dan mereka mendabik dada. Mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat pada kami? Nah, maknanya tak ada orang lain dah. Kamilah yang paling hebat sekali. Kamilah yang paling kuat. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka itu nampak bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan mereka, dia lebih kuat daripada mereka. Jadi manusia sekuat mana pun kita terbatas dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sampai masanya kita akan lemah. Sampai ketikanya kita akan sakit. Dan sampai masanya kita hanya menunggu untuk diusung oleh orang lain. Tak mampu lagi kita itu untuk mengangkat diri kita sendiri selepas kematian. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Ini perangai orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka, ada kekufuran dalam hati mereka. Mereka itu sentiasa membantah walaupun dibawa dengan pelbagai dalil dan juga keterangan. Ayat 17. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadhathum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Tadi kisah kaum Ad. Sekarang kisah kaum Samud. Fahadainahum, kami itu beri petunjuk kepada mereka. Akan tetapi fastahabul ama 'alal huda. Mereka lebih mengutamakan kebutaan, kesesatan berbanding dengan hidayah. Kenapa? Kerana nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar sangat menyuruh kepada yang jahat-jahat. Maka pada bulan ini sebenarnya bulan kita melatih diri kita untuk mengawal nafsu. Bulan untuk kita itu menjadikan nafsu sebagai hamba yang kita boleh suruh melakukan ketaatan. Setelah kita berbulan-bulan diperhambakan oleh nafsu, apa saja yang nafsu minta, maka kita sebagai hamba terpaksa patuh dan taat kepada nafsu. Ini yang berlaku kepada kaum Samud sehingga mereka kufur. Bila didedahkan hidayah kepada mereka, mereka lebih memilih kesesatan berbanding dengan hidayah. Lalu Allah Ta'ala datangkan sa'iqah, petir azab yang menjadikan mereka itu hina, mati di dalam kekufuran. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka yang selamat dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Taala menerima amal kebaikan daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difadukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difadukan ke atas umat Islam sedahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nak berjaya, nak selamat dalam kehidupan, kena ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan keadaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memusuhi agama Allah Taala. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Pada hari yang dikumpulkan musuh-musuh Allah, diseret mereka itu pergi ke neraka dalam keadaan mereka itu perjalanannya masing-masing ke arah neraka. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun.
di atas dunia ini, kalau kita buat sesuatu dosa kesalahan, kita buat sesuatu jenayah, maka itu boleh lagi kita ambil peguam untuk membela kita. Kalau nasib baik, peguam kita pandai, cari loophole, cari technical issue, kita boleh bebas. Mungkin boleh beli saksi, mungkin boleh bayar saksi, mungkin saksi itu memberi penyaksian yang menipu kerana telah dibayar oleh kita. Tetapi pada hari akhirat, apabila diseret orang-orang ke neraka, maka yang menyaksikan, yang menjadi saksi ke atas mereka adalah pendengaran mereka sendiri. Bahawa dahulu kami dunia ini, kami dengar perkara-perkara yang haram. Wa absaruhum, dan mata mereka sendiri menyaksikan bahawa dahulu ketika hidup, dia telah menyalahgunakan pandangan untuk melihat perkara-perkara yang haram. Bahkan wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka juga menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, lalu mereka merasa kesal. Kita pun kadang-kadang rasa marah kalau kawan kita sendiri bagi penyaksian yang merugikan kita. Kamu kan kawan saya, kenapa kamu buat penyaksian macam ini? Ini kulit kita sendiri. Sepatutnya kulit ni kan yang protect kita, yang pertahankan kita. Tiba-tiba kulit kita sendiri memberi penyaksian yang menyusahkan kita. Lalu orang-orang kafir berkata kepada kulit mereka, kenapa kamu memberi penyaksian ke atas kami? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Lalu kulit itu menjawab, kami telah diberi boleh bercakap oleh Allah, yang mana Allah boleh memberi setiap sesuatu itu berkata-kata. Tapi kalau di dunia ini, kalau kulit boleh bercakap, itu mencari adab lah. Itu perkara luar biasa. Tetapi dari segi akal, kulit boleh bercakap. Bukan satu perkara yang mustahil. Tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap. Tetapi di dunia ini tidak demikian dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang boleh bercakap di dunia ini hanya mulut kita, lidah kita. Di hari akhirat, yang lidah dan mulut itu yang terpaksa diam, yang lain-lain pula yang Allah jadikan bercakap. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kamu awal-awal kejadian, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi ada orang merasa ragu-ragu, kalau dah mati, dah hancur, dah bersebati dengan tanah, macam mana nak kembali lagi? Dia lupa bahawa satu masa dahulu langsung dia tidak wujud. Daripada langsung dia tidak wujud, Allah ciptakan dia. Ada daging, ada tulang, ada urat, ada saraf, ada darah dan sebagainya. Tinggalkan, terhenti. Tinggalkan, hancur. Sudah pernah wujud, adakah yang mewujudkan pertama kali tidak berkuasa mewujudkan kali kedua? Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan ketika mana kamu satu masa dahulu berselindung, kita buat dosa itu, kita sorok-sorok, seolah-olahnya pendengaran kita ini tidak tahu, pandangan kita tidak tahu, kulit kita tidak tahu. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kamu sampai ke peringkat menyangkakan Allah tak tahu. Kita buat satu benda asal boleh lepas dengan manusia, kita rasa lega. Walaupun kita tahu itu perkara yang haram, walaupun kita tahu itu perkara yang salah, tapi oleh kerana kita terhijab, merasakan Allah tidak tahu, walaupun dari segi akal kita menerima sifat ilmu Allah, tapi dari segi akhlak seolah-olah Allah tidak tahu. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itu sebenarnya sangkaan kamu. Allah Ta'ala tahu sampai ke dalam hati kita, bukan hanya zahir perbuatan kita, bahkan adakah kita ikhlas, adakah kita itu suci hati, itu Allah Ta'ala tahu.
Tapi kamu bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah kamu daripada kalangan orang yang rugi. Kemudian orang-orang kafir menghalang daripada kita itu mendengar kepada ayat Al-Quran, ya. Ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang kafir, janganlah kamu itu dengar kepada Quran ini. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi instead of Al-Quran, mereka buat perkara-perkara yang lara, dengan jeritan-jeritan, dengan tepuk sorak, dengan menyangkakan perbuatan mereka itu dapat menenggelamkan kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Sedangkan di hari akhirat mereka itu akan diberi balasan azab seksa yang pedih. Maka jangan kita itu ada persamaan dengan orang-orang kafir sehingga kita melarang orang mendengar hukum hakam daripada Al-Quran, sehingga kita melarang orang mendengar kefahaman daripada Al-Quran, sehingga kita menghalang orang daripada memahami akidah daripada Al-Quran, sehingga kita itu terhijab daripada memahami akhlak dan kemuliaan akhlak daripada Al-Quran. Kerana orang yang menghalang manusia daripada Al-Quran, dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Demikian itu merupakan pembalasan bagi musuh-musuh Allah adalah api neraka. Lahum fiha darul khuld. Bagi mereka dalam neraka itu merupakan tempat tinggal yang berkekalan. Jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Puncanya kerana mereka itu degil, mereka itu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menceritakan di hari akhirat, orang yang di dunia ini mereka berpakat, mereka saling tolong menolong, mereka saling cover, ya. You scratch my back, I scratch your back. Di hari akhirat mereka menyesal. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladziina adallana minal jinni wal ins. Berkata orang kafir, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami golongan yang menyesatkan kami di kalangan jin dan juga manusia. Sebagai manusia disesatkan dengan sebab bersahabat dengan jin. Mungkin kerana nak satu urusan itu dipermudahkan, maka dia berkawan dengan jin dan jin itu menyesatkan dia. Dan ramai lagi yang disesatkan oleh manusia seumpama kita. Naj'alhuma tahta aqdamina. Apa tujuan ni? Nak supaya tahu, tunjuk kepada kami orang-orang yang sesatkan kami dahulu. Sebab kami nak jadikan mereka ini berada di bawah tapak kaki kami. Apa dah faedahnya? Sama-sama masuk neraka. Hang duduk bawah tapak kaki dia ke, dia duduk bawah tapak kaki hang ke, sama-sama terseksa dalam neraka. Maka kalau nak cari partner di dunia, cari partner yang melakukan ketaatan. Kalau cari partners in crime, dia akan jadi enemies pada hari akhirat. Saling nak marah, menyalahkan satu sama lain. Moga-moga kita tergolong di kalangan yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, bukan kata saja, kemudian dia istiqamah, diterjemahkan kepada amalan dan tindakan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lalu diturunkan kepada mereka itu para malaikat yang memberi ilham kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu itu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan buat kamu. Syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqamah di atas ketaatan. Ayat 33 firman Allah Taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Dan siapakah yang terlebih baik? Maksud di sini adalah tak ada dah. Bukan maksud nak tahu, bukan maksud tanya siapa tu nak suruh ada jawapan, tidak. Maksudnya kata dah tak ada dah. Macam kita jugalah dalam bahasa Melayu kadang kita tanya, siapa lagi? Maknanya nak bagi tahu dah. Siapa lebih hebat pada dia? Maknanya tak ada, dia hebat sekali. Jadi siapa yang lebih baik, maknanya tidak ada yang lebih baik. Percakapannya berbanding dengan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kalau kita itu ada peluang untuk menyeru, tetapi kita menyeru manusia kepada diri kita. Kita menjadikan manusia itu ta'assub dan kagum kepada kita. Padahal yang disuruh kita menyeru adalah ilallah. Menyeru supaya manusia pergi kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada agama Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada taat kepada Allah taala, wa amila solihan, dan orang itu juga beramal soleh. Nauzubillah, kalau kita itu menyeru manusia kepada Allah tetapi kita sendiri tidak beramal soleh. Tapi kalau orang itu dia menyeru kepada Allah dan dia juga beramal soleh, dan dia juga berkata innani minal muslimin, sesungguhnya saya tergolong daripada kalangan orang-orang yang Islam. Ayat 34 Allah tegaskan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kesan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tak sama dia punya efek dia, tak sama dia punya consequence. Kadang-kadang kita nak result yang sama, tetapi tindakan kita tak sama. Kebaikan kesannya positif, kejahatan kesannya buruk. Maka tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Kalau kita buat demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadap kamu, dengan serta-merta mereka akan menjadi seolah-olah seorang sahabat yang karib. Ini teknik kita kadang-kadang nak berdepan dengan orang yang memusuhi kita. Kita memberi layanan yang baik kepada dia, akhirnya api permusuhan itu akan padam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh sahabat Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu mengadu hasil dakwahnya kepada kaumnya, telah ditolak oleh kaum Daus. Bahkan mereka enggan untuk beriman. Lalu kata sahabat tadi Sayyidina Tufail, ya Rasulullah, doakanlah bala kepada mereka. Mereka tidak mahu mendengar dakwah. Lalu Nabi SAW mengangkat tangan dan berdoa. Orang ramai menyangkakan pasti Nabi SAW mendoakan kecelakaan. Pasti Nabi SAW mendoakan kebinasaan kepada kaum yang menolak dakwah tadi. Tetapi Nabi SAW idfa' billati hiya ahsan. Nabi SAW mendoakan Allahumma hdi Dausa. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Dus. Fa'ti bihim. Datangkanlah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Berkat daripada doa Nabi SAW, kaum Daus yang asalnya memusuhi, mengejek, menghina kepada Islam dan pada Nabi SAW, lebih kurang 80 keluarga daripada kalangan kabilah kaum Daus, mereka itu memeluk agama Islam. Mereka menjadi seperti teman yang karib kepada kita yang berdakwah dengan jalan yang baik. Moga-moga dengan kita mengambil tadabbur daripada beberapa ayat suci Al-Quran tadi, Allah Ta'ala gerakkan hati kita itu untuk melakukan ketaatan, lebih-lebih lagi pada bulan ini yang mana kita mengharapkan kebebasan daripada api neraka. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa masyaikhina minan nari ajma'in. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natar'adha min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzatil ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.